kita pada pagi ini. Kita tengok dulu sedikit maklumat tentang Nintendo laptop. Apa yang kita akan kongsi pada pagi ini? Yang pertama ialah berkaitan dengan virus yang terkenal. Virus yang terkenal yang ditakuti buat masa ini, iaitu coronavirus, COVID-19. Corona ingat kita dulu kalau sebut corona ingat apa? Toyota Corona. Mula-mula disebut corona saya ingat Toyota Corona. Tapi sekarang dah tak ada Toyota Corona. Tapi tak tahu apa makna corona sebenarnya. Yang tahu corona, Toyota Corona dan coronavirus. Corona maksudnya mahkota. Mahkota. Mahkota maksudnya corona, mahkota kan? Okey, terima kasih kepada sahabat kita memberi makna. Okey, apakah yang dikatakan coronavirus, COVID-19? Coronavirus adalah strain baru coronavirus yang sebelum ini telah tidak pernah dikenal pasti. Berdasarkan maklumat terkini, coronavirus ini berjangkit dari individu ke individu melalui titisan pernafasan dan sentuhan. Jadi kebetulan malam ini kita ada berkaitan dengan pernafasan juga. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan. Jadi gejala yang kita dapati bagi orang yang mengidap coronavirus ini ialah demam, batuk dan sukar bernafas. Jadi kita pastikan hari ini siapa demam? Kalau demam ini nasihatkan balik awal. Nasihatkan balik awal demam kan? Maksudnya kena ambil ubat. Yang penting ambil ubat dan Depan ada Skype boleh. ambil ubat tu yang penting. Ambil ubat dan jagalah kita punya kesihatan. Kalau boleh jarakkan sikit interaksi kita dengan kawan-kawan. Dan kalau dia orang demam ni, dia kena pakai mask sebenarnya. Batuk dan juga mask. Sebab untuk kita elak daripada pergi kepada orang lain. Okey? Jadi kita kena apa itu coronavirus juga, cara pencegahan dia. Yang pertama, pencegahan coronavirus ini kita boleh yang dikeluarkan oleh WHO, kerap mencuci tangan. Pastikan kita kerap mencuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Sebab selalunya virus ini dia beredar ataupun merebak melalui cara batuk, pasal angin. Dan yang ketiga, masak daging dan telur dengan sempurna. Maksudnya lepas ni jangan makan telur separuh masak. Telur gedik tak boleh lah. Roti telur gedik tak boleh. Kena telur tak gedik kan. Okey, dan elak sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala tersebut. Itu yang kata ni. Maksudnya kita bila kita melaksanakan langkah pencegahan awal, kita sudah membantu orang lain daripada terkena ataupun merebak benda ni. Kita kena pasti benda tu. Dan kalau kita tengok dari segi statistik yang terbaru saya ambil petang ni pukul 4 pagi tadi, maka di Malaysia sudah ada 3,840 buah. Banyak lah. Kalau kita tengok kes disahkan positif 149, kes disahkan negatif 3,424, dan masih lagi pending menunggu keputusan adalah 269. Jadi kita tengok positif ni dia nampak alhamdulillah tak banyak sangat. Minta makin turun dah selepas ini. Dan kalau kita tengok China 80,000. Ni apa ni? Kematian 3,000 lebih. Kalau di Malaysia tak ada lagi kan, kematian masih lagi kosong. Kalau kita tengok Itali, Iran, Korea Selatan, Perancis, Spanyol, Jerman, Amerika Syarikat. Ini maksudnya bahaya lah coronavirus ni. Kita kena ambil perhatian lah. Dan seterusnya langkah pencegahannya macam tadi, kita sentiasa masuk semasa dalam tempoh lawatan ke tempat yang berlaku wabak ini. Jika perjalanan tidak dapat dielakkan, sentiasa membawa bersama penutup mulut. Elak dari mengunjung tempat tumpuan ramai. Mungkin pasar-pasar raya kuranglah pembelinya lepas ni. Elakkan daripada melawat kawasan ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup. Elak dari makan sebarang produk haiwan yang mentah.
dan segera mendapatkan rawatan perubatan kalaulah ada gejala-gejala tersebut. Kita kena perhatilah, kita dan juga rakan-rakan kita, sahabat-sahabat anda kita. Okey, kita hendaklah menjauhi benda ni. Jarakkan diri anda sejauh 1 meter. Nampak tak? Jangan kita ni sangat 1 meter. Dan bagi orang yang memandu, ni siapa yang bawa tadi? Dia kena buat macam ni. Apa langkahnya? Buka tingkap kenderaan sekiranya perlu. Galakkan penumpang bergejala untuk pakai penutup mulut. Sediakan tisu dan hand sanitizer dan juga tong sampah bertutup. Gunakan apa tu? Penutup mulut dan hidung pada setiap masa. Dan gunakan pembasmi kuman. Yang ni cuba kita elakkan ataupun cuba kita war-warkan di dalam grup-grup WhatsApp kita supaya kita dapat manfaat. Jadi sebenarnya ini adalah gejala yang sekarang ini dia panggil epidemik. Epidemik ini maksudnya meluas, merebak dengan meluas dan tidak dapat dikawal. Itu epidemik. Dulu ada satu penyakit juga yang macam ni. Jadi epidemik ni yang kita dah tak kawal dah. Jadi maksudnya macam mana kita nak buat? Maksudnya kita hendaklah melaksanakan ataupun mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Macam kita tahu, cure, prevention is better than cure. Ataupun pencegahan itu lebih baik daripada kita merawat. Jadi macam mana kita nak buat pencegahan? Maka sudah pasti kita mesti mempertingkatkan keupayaan imun kita. Imun pada setiap individu kita ni kita kena pertingkatkan. Itu usaha yang kita boleh buat. Usaha yang kita boleh buat adalah perkuatkan pertahanan badan kita. Melalui apa? Sudah pasti kita di dalam MOE adalah Nutrilite. Okey, kita tengok apakah produk Nutrilite yang boleh kita guna untuk mempertingkatkan ketahanan badan. Di antaranya ialah apabila saya baca buku berkaitan dengan kesihatan, yang pertamanya ialah vitamin C, vitamin B6 dan juga vitamin E. Ini di antara yang begitu juga vitamin A juga adalah untuk imun, untuk antibody. Kalau kita tengok Nutrilite Biosin Plus All Day formula, maka kita di sini ada 3 setiap biji itu tablet dia berukuran 500 mg. Dan satu tablet nipis penyerapan lebih baik. Dan dia berkonsepkan gentle of stomach. Maksudnya kalau kita makan itu dia lembut kepada perut. Dia tidak memberi kesan yang tak elok kepada perut lah. Maksudnya tak jadi cirit dan sebagainya. Dan all day support, sokongan sepanjang hari. Sebab apa? Dia dileraikan secara berkala. Dia tidak makan-makan itu terus dia hancur, tidak. Tapi dia pencernaan selama 8 jam. Kita tahu. Dan yang ketiganya ialah plant based nutrient berasaskan tumbuhan. Maksudnya 100% adalah tumbuhan organik. Jadi ini yang kita perlu pilih. Yang keduanya ialah ini, kalaulah kita ambil satu tablet, dia bersamaan dengan apa? 16 biji lemon. Kalau kita fikirlah satu hari boleh kokoh makan 16 biji. Biji pun tak tahan. Satu slice pun kita dah tak tahan. Lebih baik kita ambil Biosin lah, ataupun 5 cup of strawberry, 7 orange, biji orange dan 5 genang, 6 biji 5 genang. Jadi ini kalau kita tengok siapa boleh makan ni tak tahu. Jadi kita gunalah atau ambil lah dia punya Biosin. Mudah. Mudah untuk kita. Dan yang kedua ialah garlic. Garlic. Cuma garlic ini apa beza dengan Biosin? Garlic dia dalam kumpulan herba. Tetapi dia juga adalah untuk antibody juga, kumpulan herba. Kita makanlah. Nah, baru ni tadi saya dapat satu WhatsApp, saya pun tak sahkan lagi betul ke tidak. Dia kata kita ambil bawang putih itu, rendam dengan air panas, berapa biji itu dia kata, lepas tu minum. Dia boleh menghilangkan ataupun melegakan penyakit coronavirus. Tak tahulah dia sejauh mana kesahan benda tu lah. Tapi maksudnya menggunakan garlic ataupun bawang putih. Tapi dalam MOE kita dah ada tablet
guna. Dan seterusnya ialah multi-keratin. Kalau kita tengok sini multi-keratin, dia adalah untuk membekalkan vitamin A kepada tubuh. Lutein menyokong penglihatan mata yang lebih baik. Dia di samping untuk antibody, juga untuk mata kita, untuk mata. Dan yang terusnya ialah Nutrilite Lecithin E. Lecithin E dikenali sebagai membantu mengangkut vitamin E, lecithin tersebut. Tablet ini boleh dikunyah. Dia juga vitamin E juga adalah untuk imun. Jadi kita yang ada di sini ada kesedaran sepatutnya kita lah orang yang pertama guna. Dan selepas kita guna apa? Share dengan orang. Share dapat duit. InsyaAllah. Dan satu lagi sebab apa kita memilih Nutrilite, tidak pilih produk yang lain. Kalau kita tengok di sini, inilah sebab apa kita pilih Nutrilite. Seperti mana yang kita tahu, kita kena ulangkan benda ni. Sebab kadang-kadang kita tak yakin, kita kena ulang untuk kita menambah keyakinan kita. Yang pertama, Nutrilite adalah satu-satunya syarikat yang mengeluarkan suplemen pertama di dunia. Tahun bila dia mula? 1939, 38, 39. Orang lain tak ada lagi. Orang lain makan ulang lagi, ulang mentah. Tapi dia buat Nutrilite. Itu macam apply kita kata dulu. Kalau kita pergi ke hospital, kita nak pergi hospital yang baru buka atau hospital yang dah lama buka? Sebab apa pergi hospital lama? Sebab dia ada pengalaman di dalam merawat pesakit. Yang baru buka ni kita sebagai eksperimen dia. Begitu juga dalam Nutrilite, kita nak pilih yang lama. Sebab yang lama dia pengalaman yang banyak, maka dia ada banyak inovasi untuk memperbaiki produk dia. Okey. Yang kedua, satu-satunya produk yang mana dibuat, ditanam sendiri di ladang organik, dituai sendiri, dijaga, diproses dan dijual sendiri kepada kita, dipasarkan. Ini satu-satunya produk Nutrilite yang ada. Yang lain semuanya tak buat macam ni. Jadi dari situ kita kekuatannya, dia boleh menjaga kualiti daripada tanam sehingga sampai kepada kita. Kualiti dia jaga. Kalau yang hak lain, dia tak boleh nak jamin kualiti. Mungkin separuh saja dia boleh jamin, tapi yang lain dia tak tahu macam mana kualiti dia buat. Tetapi dia boleh bagi jaminan daripada awal sehingga sampai masuk mulut kita. Itu kelebihan satu-satunya. Dan yang kedua adalah yang terbaik. Maksudnya yang paling laris di dunia berdasarkan jualan. Jadi maksudnya laris ni menunjukkan apa? Baik lah. Menunjukkan kualiti lah. Sebab tu orang suka. Jadi kita lah kita berada di dalam MOA ni, macam beruntunglah kita kerana kita menggunakan produk yang berkualiti. Itulah di antara sebab yang kita pilih. Di samping dia adalah daripada 100% organik. Kalau kita tengok di sini, ladang yang disahkan organik, ladang peladangan yang disahkan organik. Nutrilite mengawal proses dari biji benih sehingga menjadi suplemen. Kalaulah tuan-tuan ada masa, kita cuba cari di dalam Google bagaimana MOA praktikkan penggunaan cacing-cacing, burung helang di dalam proses penanaman di peladangannya, ladangnya. Maksudnya dia guna pun bahan-bahan yang semula jadi untuk dia nanam tersebut. Jadi maknanya di sini dia nak buat apa? Sebab apa buat ini? Untuk elak daripada menggunakan bahan kimia. Itu sampai ke tahap itu dia jaga. Jadi kita ni mudah sangat. Benda dah ada, kita hanya guna saja. Kalau tak mau lagi, tak tahu. Nak terang mana lagi tak tahu. Nak terang mana lagi tak tahu. Dan ladang dia berukuran 6,400 ekar. Di kawasan yang jauh nun di sana, yang bebas daripada pencemaran udara dan kesibukan bandaraya. Okey, yang seterusnya, sebab apa kita pilih Nutrilite ni juga? Ini ladang je. Ini ambil mana? Bukan, ini ada real, gambar real. Kalau tak percaya tanya Diamond, kata Diamond kita dah pergi ke Adam, Michigan, di mana di kilang dah dan juga di ladang je. Memang hebat lah. Kita tengok pun tenang aja. Okey.
Itulah sedenang kita makan Nutrilite. Okey, dan seterusnya amalan peladangan organik. Mengapa Nutrilite menggunakan amalan peladangan organik? Untuk menggalakkan penggunaan tanah, air dan udara secara sihat, untuk meminimumkan semua bentuk pencemaran akibat amalan pertanian. Itu tujuan dia guna organik, supaya kita guna tanah itu secara sihat. Maksudnya tanah yang dah digunakan dirangkan dulu, supaya dia membuat baja secara semula jadi. Dan juga meminimumkan pencemaran. Menggunakan bahan-bahan kimia tu diminimumkan. Maksudnya dia tiada. Itu sebab itulah diamalkan peladangan organik tersebut. Tujuan dia supaya produk yang dikeluarkan adalah bebas daripada bahan kimia yang telah. Itu kita kena tahu nak. Dan seterusnya amalan bukankah amalan peladangan organik ini lebih mahal? Okey, ya. Tetapi kaedah peladangan konvensional biasanya menggunakan racun perosak dan baja kimia. Nutrilite memberikan sebanyak mungkin bahan yang dihasilkan menerusi amalan peladangan organik kepada pelanggan. Walaupun mahal, tetapi Amway Nutrilite tetap menggunakan. Untuk apa? Sebab dia nak memberi apa? Memberi hasil yang kualiti kepada pelanggan. Sebab itulah kalau lebih sikit daripada yang lain, tak apalah. Takkan kita nak persoalkan juga. Sebab kalau kita beli sayur yang organik pun, kalau nak banding dengan sayur yang ni, kita boleh banding harga. Jadi maksudnya sekarang ni kita mengguna bahan ataupun produk yang berkualiti untuk kesihatan kita. Itu yang pentingnya. Okey, dan seterusnya mengapa kita pilih Nutrilite? Yang seterusnya yang ketiga, merintis industri. Maksudnya dialah ini Karen Bock ni, dia adalah orang yang pertama sekali mengasaskan Nutrilite tahun 1934. 1934. Orang lain tak ada lagi ya. Jadi beliau telah melibatkan diri dengan penanaman pemakanan tambahan Nutrilite sepanjang hidupnya. Okey, Sam Bock ni dia adalah anak dia. Ini ada lagi ni dia punya bapa dia dah mendiang. Dan seterusnya Nutrilite juga dia kita pilih dia sebab inovasi yang ada di dalam Nutrilite. Sebab bila dah lama banyak berlaku inovasi. Inovasi ini penciptaan baru untuk produk. Sebab itulah kalau kita tengok produk-produk dia ada kombinasi-kombinasi yang menarik. Calmate-D. Kalau kita beli kat klinik, apa kita dapat klinik? Kalsium lain, magnesium lain, D dia tak hampir jemur tengah panas. Nak D pergi jemur tengah panas. Tapi kita ambil satu tablet dah ada kalsium, ada magnesium dan ada D di dalam. Ini sebab apa ni? Sebab inovasi lah. Sebab inovasi lah. Inovasi ni dia bukan berlaku dalam masa yang singkat. Contohnya lah, sekarang kita naik Toyota Camry yang baru tu, adakah daripada dulu keluar yang baru? Tidak. Dia bermula dengan Toyota yang lama, LE. Lepas tu dia banyak peringkat nak sampai ke yang hebat. Camry sekarang ni banyak peringkat. Tapi disebabkan perjalanan yang lama, maka yang terakhir ni terbaik. Kita nampak cantik. Begitu juga dalam inovasi kita. Disebabkan lama, maka dia boleh mengeluarkan satu inovasi yang menarik. Okey, tengok tu macam mana kajian klinikal dia. Dipatenkan. Apa maksud dipatenkan? Maksudnya didaftar. Apa maksud didaftarkan? Kalau barang dicokit, orang nak daftar ke? Tak ada. Yang barang yang didaftarkan ni sebab kualiti dia tinggi, maka dia nak jaga supaya orang lain tak tiru, maka dia daftarkan. Kalau barang-barang yang tak kualiti, siapa nak tiru? Siapa nak tiru barang tak kualiti? Orang tak pulak. Tapi disebabkan barang dia berkualiti, dia patenkan supaya orang lain tak tiru. Itu paten sampai 190 lebih pada tu. Ini untuk Nutrilite sahaja. Okey? Itulah. Dan seterusnya kita ada Nutrilite Health Institute, Institut Kesihatan Nutrilite. Ya, mudah kan nak buat institut kesihatan, di mana di institut ini segala kajian tentang suplemen diadakan. Kalau kita tengok di sini, ni macam mana, sebab apa kita kata kualiti itu, sebab dia semua produk ini dikeluarkan daripada kajian institut ini. Ada orang lain, ada institut. Ada institut Shakli, ada.
sebut apa lah kan. Mereka semua sendiri juga kan. Okey, ada ke? Tak ada. Tapi Nutrilite ada institut yang mengkaji dia. Center for the Optimal Health, untuk kesihatan yang optimum. Kalau tak mau lagi tak tahu. Okey, ini sebab itu dia jamin kualiti dia, kawalan kualiti memenuhi. Nutrilite mematuhi langkah kualiti yang ketat bagi menjaga keselamatan dan kemujaraban produk. Kira-kira 400,000 jenis ujian produk. Kita tengok puasa kamu 400,000 ujian produk. Dan kita diberitahu setiap vitamin ini dijaga oleh 2 orang saintis. 2 orang dah, ini 2 orang, 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 ini 2 orang. Wih, banyak orang. Banyak orang. Okey, proses pengeluaran dia macam mana dia buat. Dan barulah daripada saintifik tadi, maka hasillah barang ataupun produk yang berkualiti, mujarab dan bernilai. Kalau tidak ada proses itu, produk pun taklah sampai taklah ada 3 kategori ini, 3 syarat ni. Dan proses pengeluaran, apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan tablet Nutrilite? Bahan aktif diperolehi daripada sumber semula jadi seperti buah ataupun herba, tetapi bahan tak aktif diperolehi daripada kimia seperti pengikat dan pelincir. Ini bahan yang tak aktif. Bahan aktif semula jadi. Bahan aktif ni bahan kimia lah. Kimia juga, tapi kimia daripada semula jadi. Jangan kita kata tak ada kimia. Nanti kita cakap dengan orang yang belajar sains tulis, dia kata semua ada kimia. Mana ada tak ada kimia? Tak ada kimia yang bahaya. Semuanya kimia semula jadi. Okey, diiktiraf oleh pihak berkuasa kesihatan serata dunia. Proses pengeluaran, apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan tablet? Pengikat, penuntut, bahan aliran pelincir, pengecai untuk mengelak pemecahan tablet dalam saluran pencernaan, pemanis atau perisa untuk menambah baik rasa, dan pigment untuk menjadikan tablet kelihatan menarik. Dan semua ini adalah daripada bahan semula jadi. Kita kena ingat, bahan semula jadi, bukannya sintetik yang direka di dalam makmal. Okey, bahan proses pengeluarannya dalam bentuk tablet, boleh larut ataupun berkecai dalam perut. Dan seterusnya, dia juga setiap orang yang supply barang kepada MOE Nutrilite, dia akan melalui ataupun mendapat hasil pensijilan Nutrilite. Barulah barang itu diguna pakai. Maksudnya itu adalah kawalan kualiti dia. Jadi inilah, maka dengan proses inilah hasilnya barang-barang ini di hadapan kita. Maka kita sekarang tak perlu keluar duit 1 sen pun untuk fikir macam mana nak buat, macam mana nak kaji, macam mana nak buat uji kaji. Kita hanya ambil dan share dengan orang lain saja. Mudah kan Ustaz? Mudah. Mudah ke mudah? Mudah. Sangat mudah. Itu bahasa Deka. Sangat mudah sekali. Okey, jadi rasanya itu sajalah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita share dengan kawan-kawan kita di luar sana untuk kita kongsi kebaikan yang ada dalam Nutrilite. Okey, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.